صلى عليك الله يا عدناني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan atas keizinan Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah taufik daripadanya, dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi yang penuh dengan keberkatan, pada pagi yang penuh dengan kemuliaan, dengan kelebihan, yaitu pagi hari Jumaat. Program ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita harap Allah Subhanahu wa taala berkati, kerana dalam program ini ada program-program yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mengeratkan silaturahim kita antara sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati pada hari ini, program ini. Di hari yang penuh keberkatan ini, yaitu Yaumul Jumaah, hari Jumaat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya antara hari yang paling baik adalah hari Jumaat, maka perbanyakkanlah selawat ke atasku, sesungguhnya selawat kamu akan dibentangkan kepadaku. Selawat adalah arahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengaku dia beriman. Seperti mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu ke atas Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat pun berselawat kepada Nabi.
Maknanya kalau seseorang itu dia mengaku aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, maka dia kena selawat. Tetapi hari ini, hari Jumaat, Nabi bukan hanya kata selawatlah kepada aku, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi mengkhususkan di hari Jumaat ini aktsaru, perbanyakkanlah selawat. Contohnya, kalaulah sebelum ni kita selawat sehari 100 kali, kalau hari Jumaat kita kena gandakan 200 kali, 300 kali, 1000 kali. Ganda-gandakan selawat. Kerana di hari Jumaat ini Nabi lihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan dibentangkan segala selawat umatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang suka berselawat ataupun yang melazimi selawat, orang yang berselawat kelebihannya, kalau disebut satu kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama dia serta bin ayah dia akan dibentangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang malaikat ni, dia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, raja dia apa? Raja dia pergi ambil nama serta muka sekian-sekian orang yang berselawat, akan ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, fulan bin fulan telah berselawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sudah pasti orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kenal dia. Rasulullah kenal dia. Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak bagi Rasulullah kenal ni sebab apa? Kita kena faham sebab apa nak banyak selawat, sebab apa nak main rasa rindu, sebab apa nak main rasa cinta. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang mencintaiku, dia akan bersama-samaku dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak selawat ni sebab apa? Sebab nak mai timbul rasa cinta, nak mai rasa timbul rindu, nak mai timbul rasa sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, man ahabba syai'an, sesiapa yang suka pada sesuatu, yang kasih pada sesuatu, dia akan sentiasa sebut sesuatu tu, sebut apa yang dia suka tu. Kalau seseorang tu suka pemain bola, sentiasalah mulut dia tu sebut pasal pemain bola tu. Ceritalah pemain bola ni macam ni, pemain bola ni macam ni, malam ni bola lawan ni, malam ni bola ni. Sebab apa? Sebab dia suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dia kasih benda tu. Jadi dia nak mendalami benda tu, dia nak selalu sebut benda tu sebab dia sayang dah dengan benda tu. Begitu juga para hati pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, mereka tidak lekang daripada mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa sebut tentang Nabi Muhammad, cerita tentang Nabi Muhammad, hidupkan sunnah Nabi Muhammad, banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana mereka nak timbulkan rasa cinta. Okey, yang pertama tadi banyak selawat. Bila kita banyak selawat, dia mainlah timbul rasa cinta. Bila seseorang itu cinta pada Nabi, maka cinta yang dia cintai itu adalah cinta yang benar. Hidup di dunia ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak cinta siapa, cintalah. Nak cinta artis kah, nak cinta siapa pun cintalah, bukan menjadi masalah. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena ingat dan jangan lupa, ada orang yang mencintai kita lebih daripada kita mencintai diri kita. Ada orang yang mencintai kita lebih daripada dia mencintai isteri dia. Ada orang mencintai kita lebih daripada dia mencintai anak-anak dia. Ada orang yang mencintai kita sebelum kita mencintai dia. Ada orang yang merindui kita sebelum kita merindui dia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila bersama dengan Aisyah, isteri Rasulullah, Rasulullah pun tanyalah ke Aisyah, Aisyah,
hang nak tak aku doa kat hang? Lebih kurang bahasa kita lah, hang nak tak aku doa kat hang? Apa kata Aisyah? Nak lah Rasulullah. Rasulullah doa mustajab, Rasulullah doa mesti Allah kabul. Takkan dah tak mau? Nak lah Rasulullah, doa lah kat saya. Lepas tu Rasulullah pun angkat tangan dan berdoa, ya Allah ya Tuhan ku, ampunkanlah dosa Aisyah, dosa lalu dan dosa selepasnya, aku ampunkanlah dia ya Allah. Pada ketika itu Aisyah isteri Rasulullah seronok sampai terlompat-lompat, seronok sangat. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah doa macam tu sebab dia tahu bila Rasulullah doa, Allah akan kabulkan doa dia. Maknanya Allah Ta'ala akan ampunkan dosa Aisyah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa lalu, dosa selepas, sebab Rasulullah doa, berkat Rasulullah doa. Rasulullah tengok Aisyah, Rasulullah senyum. Rasulullah tanya, suka ke Aisyah aku baca doa macam tu? Suka lah Rasulullah. Siapa tak suka engkau doa Rasulullah? Memang dah tentu Tuhan ampun. Apa kata Rasulullah? Nak tahu tak Aisyah, macam itulah aku doa dekat umatku tiap-tiap malam. Nabi kita SAW tiap-tiap malam dia teriak, tiap-tiap malam dia menangis, tiap-tiap malam air mata dia mengalir kerana memikirkan kita. Hari ini kita Sayyidina Muhammad hidup bahagia, tak ada ujian, ada ujian pun lepas muda. Tuhan tak turun bala, Tuhan tak turun bencana yang besar-besar, Tuhan tak turun banjir yang besar-besar, berkat doa Nabi dulu. Rasulullah dia tidur, tangan dia macam ni. Tiap-tiap malam tapak tangan ni penuh dengan air mata. Bukan air mata, bukan air apa-apa, air mata. Bertakung air mata Rasulullah SAW. Bukan sebab sakit perang ke, bukan sebab sakit-sakit hati orang buat ke, tak. Dia fikir hak kita hari ni. Hari ni Allahumma salli ala Muhammad, kita semua Allah Ta'ala pelihara daripada kena bala macam mana umat terdahulu kena. Umat terdahulu ni Allahumma salli ala Muhammad, buat dosa sikit, buat apa-apa sikit, kita tengok jadi patung, jadi binatang, berubah menjadi sekian, berubah menjadi sekian. Banjir besar, gempa bumi besar. Hari ni kita tak ada. Kita tak ada. Pada umat Nabi Muhammad tu yang besar-besar tak ada, yang dahsyat-dahsyat tak ada. Adakah ni semua sebab kita? Tak. Ni semua sebab berkat Nabi Muhammad SAW. Kita lah kalau kita nak fikir Tuhan nak buat kita dah rasa layak dah, rasa kena dah waktu dah. Kalau Tuhan ni dia nak turun bala kat kita. Kita tengok baru-baru ni konsert di Kuala Lumpur banyak. Konsert terbuka, konsert yang buat main orang luar, yang bebas nama sosialnya, auratnya, nama lelaki dan perempuannya, macam-macam. Tapi kalau waktu tu Tuhan nak turun bala boleh tak? Waktu tu Tuhan nak turun gempa bumi boleh tak? Nak pergi banjir besar boleh tak? Boleh. Tapi sebab apa Tuhan tahan? Sebab berkat Nabi Muhammad. Sebab dengan doa Nabi Muhammad ni lah Tuhan jaga umat hari ini. Maka kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kena berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada orang dah yang paling banyak jasa dengan kita melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi banyak selawat timbul cinta. Bila timbul cinta barulah mai rindu. Kerinduan takkan sampai, takkan dirasai bagi mereka yang tidak ada cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu Nabi Muhammad ni seronok tak? Seronok rindu Nabi Muhammad. Rindu Nabi Muhammad ni kita rindu benda yang kita tak nampak. Kita tak pernah tengok Nabi Muhammad, tak pernah hidup di zaman Nabi Muhammad, tak pernah tengok Kok pun tak pernah. Sebab kita jauh pisah dengan Nabi 1444 tahun. Kita pisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita rindu Nabi Muhammad, yang tu yang best. Yang tu yang istimewa umat hari ni. Dia tak pernah tengok pun muka Nabi Muhammad, tapi dia rindu Nabi Muhammad. Siapa yang pernah menitiskan air mata dia, siapa yang pernah merasakan rindu pada Nabi Muhammad, siapa yang pernah rasa cinta, sayang, kalau orang kata kat Rasulullah dia marah, ketahuilah kamu telah mendapat kelebihan dan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada satu ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Rasulullah dengan sahabat halaqah dalam bulatan. Kemudian Rasulullah kata kat sahabat, sebab itu Rasulullah menangis. Rasulullah kata kat sahabat, aku rindu. Aku rindu. Para sahabat pun bertanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau rindu siapa? Apa kata Rasulullah? Aku rindu ikhwani. Aku rindu ikhwani, saudaraku. Sahabat pun pelik. Sahabat tanya, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ikhwan engkau ya Rasulullah? Kami ni ada beradik saudara engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La, bal antum ashabi. Dah, hampa semua sahabatku. Lepas tu siapa Rasulullah? Ikhwan engkau ni siapa Rasulullah? Saudaramu ni Rasulullah. Saudaraku adalah mereka yang hidup selepas kewafatanku. Mereka rindu padaku, mereka kasih padaku, walhal mereka tidak pernah melihatku. Kita harap kita tak pernah jumpa Nabi, tak pernah hidup di zaman Nabi, dan hidup selepas kewafatan Nabi SAW. Tapi kita kena ingat dan kita kena muhasabah, adakah kita termasuk dalam golongan itu? Adakah kita termasuk dalam golongan yang dirindui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Kita takut kita je berasa kita dirindui Nabi Muhammad, tapi amalan kita, praktik kita setiap hari itu tak mencerminkan kita ni rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni umat Nabi Muhammad ni kalau tak ada cinta, tak ada rindu kat Nabi Muhammad, habislah. Tak guna hidup. Sebab apa? Sebab apa kata tak guna hidup? Sebab ke akhirat esok, di padang mahsyar esok, tak ada siapa yang boleh bantu kita, tak ada siapa yang boleh tolong kita melainkan Nabi Muhammad. Hatta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nabi-nabi yang lain pun tak boleh tolong. Di hari kiamat nanti, para ulama mereka nak pergi cari nabi-nabi untuk minta dilepaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketika padang mahsyar. Waktu padang mahsyar tu orang duk berimpun lama berpuluh-puluh ribu tahun, pakai duk diri di padang mahsyar. Pada ketika itu, siapa yang nak pergi cari syafaat? Siapa yang nak pergi cari nabi-nabi yang akan beri syafaat kepada umat semua ni? Para ulama. Sebab tu ulama kita kena hormat, kita kena sayang. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama lah yang akan menjadi wakil daripada umat semua ni pergi cari para nabi untuk minta syafaat, untuk minta pelepah daripada padang mahsyar ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika itu, pilah ulama ni kepada Nabi Adam. Sampai kat Nabi Adam, Nabi Adam kata, "Hari ni aku tak berani. Hampa tahu kan aku dengan Tuhan macam mana? Hari ni aku tak boleh pergi. Hari ni Tuhan garang, hari ni Tuhan cengih, aku tak pergi. Hampa pilah cari Nabi lain. Pilah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Nuh." Kesemua Nabi tu sampai Nabi Isa, Allahumma salli ala Muhammad. Apa kata Nabi Isa? Hari ni tak boleh. Nafsi. Hari ni tak boleh. Hari ni aku hampa. Aku takut hari ni Tuhan cengih hari ni. Hari kiamat adalah hari Tuhan balas apa yang kita buat dalam dunia ni. Tuhan tu jaga, Tuhan tu al-muntaqim. Tuhan itu maha balas dendam. Hari ni kita buat maksiat banyak, kita buat dosa banyak, kita lawan mak ayah, kita buat kerja tak elok, lawan suami, lawan isteri ke apa semua ke, tak apa. Hari ni Tuhan tak balas, jaga, Tuhan simpan. Tuhan nak balas hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina. Pada ketika itu bila sampai kat Nabi Isa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Isa kata, nafsi. Aku Aku tak berani lah. Hari ni Tuhan cengih, aku tak berani. Lepas tu pilah para ulama ni, apa kata Nabi Isa? Hampa pergi cari Muhammad. Lalu pilah para ulama ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai je pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu Muhammad. Ketika itu para ulama ni pun bagi tahulah hasrat seluruh umat untuk meminta dilepaskan himpunan pada mahsyar untuk pergi ke tempat mizan, nak pergi timbang amal.
duk tahan dekat padang mahsyar ni lama dah. Baru padang mahsyar tak pergi mizan lagi. Ni nak minta pelepah, nak pergi mizan, nak pergi timbang amal. Bila sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bagi tahu, ya Rasulullah, kami ni umatmu, kami mai nak minta syafaatmu ya Rasulullah. Rasulullah dengar tu, Rasulullah kata, yang ni lah yang aku tunggu selama ni. Aku tunggu nak bagi syafaatku. Rasulullah Muhammad. Setiap nabi dia akan diberikan beberapa Allah Subhanahu Muhammad pilihan daripada Allah. Nak doa apa, pasti akan mustajab. Nabi waktu dia hidup, dia tak minta banyak sangat doa untuk dia, untuk pelepas dia, untuk ada karomah ke, untuk kaya ke, untuk dapat ada kuasa ke, tak. Tapi Nabi minta untuk bagi syafaat kat dia. Bila Nabi minta nak bagi syafaat kat umat dia, Allah terima. Dan ketika hari itulah Nabi SAW rasa memenuhi harapan dia pada umat dia, iaitu aku nak bagi syafaat kepada umatku. Yang ni aku tunggu ni, yang ni aku tunggu lama dah ni. Bila sampai para ulama tadi pada Nabi Muhammad SAW bagi tahu hasrat tu, ketika itu Allah SWT Muhammad, Nabi kita SAW sujud di bawah arasy Allah, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pelepah kita di padang mahsyar itu. Pada ketika itu Allah kata, angkat kepalamu wahai Muhammad. Rasulullah sujud lama ketika itu. Rasulullah sujud lama minta Allah Ta'ala pelepah kita di padang mahsyar. Allah SWT Muhammad, dia bukan minta anak-anak dia, dia bukan minta isteri dia, tapi dia minta kita supaya kita dilepaskan daripada azab padang mahsyar. Allah SWT Muhammad, Allah kata, angkat kepalamu wahai Muhammad, angkat kepala engkau ya Muhammad. Rasulullah pun angkat kepala, dan Rasulullah pun diizinkan untuk bagi syafaat kepada umatnya. Allah SAW Muhammad bila boleh bagi syafaat kepada umat dia, Rasulullah seronoklah. Dan pada ketika itu Allah SAW Muhammad baliklah para ulama tadi pi ke padang mahsyar dan bagi tahu kepada semua umat seronok. Tapi ingat, tak lepas lagi dekat tu. Nak pergi beratok, nak pergi mizan pula, nak hisap pula. Segala amal perbuatan kita semua akan dibentangkan di hadapan Allah esok. Depan orang ramai. Dosa kita, apa yang kita buat, semua akan dibentangkan. Pada ketika itu ada seorang lelaki. Waktu ditimbangkan amal tu, ada seorang lelaki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ahli maksiat. Dia orang yang suka buat maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sampai dia di mizan, sampai dia di tempat hisab tu, lalu ditimbanglah amal kebaikan dan amal keburukan dia. Bila ditimbangkan amal kebaikan dan keburukan dia, maka beratlah belah kiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beratlah belah kiri sebab dia ni jahat. Bila berat belah kiri, malaikat yang jaga api neraka tu kentap tangan dia nak bawa masuk api neraka. Lepas tu ada seorang lelaki kata, Sat, jangan. Sat, boleh tak timbang sekali lagi? Lepas tu malaikat kata, wahai fulan, aku ni kerja aku timbang, kalau berat aku heret masuk neraka je. Aku tak lawan Tuhan. Hampir minta kat Tuhan, minta kat Allah. Lalu lelaki ni pun tadi minta kat Allah, ya Allah, boleh tak tolong timbang sekali lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berat amal kebaikan dan keburukan ni, timbanglah sekali. Timbang berat juga belah kiri, berat juga belah jahat. Sebab apa? Mana jahat? Pada ketika itu laki tadi ni dia ambil satu retah daripada poket dia letak atas timbangan kanan. Letak tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, turun terus berat terus belah kanan, kiri ringan, sehingga kan laki tadi ni boleh masuk syurga. Hak malaikat yang muka cengai-cengai tadi terus muka lain, dan malaikat yang jaga syurga, ahlan wa sahlan fil jannah, ahlan wa sahlan fil jannah, selamat datanglah ke syurga, nak tarik tangan nak masuk syurga. Lepas tu lelaki ni kata, Sat, sebelum aku masuk syurga, Sat, aku nak tanya, hang siapa? Hang buat apa dalam poket aku tadi? Hang buat apa dalam timbangan aku tadi? Hang tak kenal aku ke? Aku tak kenal hang. Akulah Rasulullah, akulah Nabi hang, akulah Nabi Muhammad SAW. Oh ya ke?
hang buat apa dalam timbangan kanan ku tadi? Itulah satu selawatmu di dunia. Hari ini aku datang memberi syafaatmu di hari kiamat. Nak kata apa? Satu selawat pun Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelebihan anugerah kepada mereka yang berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, banyakkanlah selawat sehingga timbul rasa kasih dan cinta pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga mai rasa rindu. Bila rasa rindu, mudahlah kita nak amalkan sunnah. Bila ada cinta, ada suka, mudahlah kita nak hidupkan sunnah, amalkan sunnah, banyakkan selawat. InsyaAllah pada ketika itu Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani. Sesiapa yang kasih padaku, dia, siapa yang hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, dia kasih padaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang kasih dan sayang kepadaku, dia akan bersama-samaku dalam syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kemuliaan, kelebihan, anugerah daripadanya kepada kita dengan asbab berbanyakkan selawat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah datang daripada saya sendiri. Mohon maaf ada salah dan silap, terkasar bahasa, terlajak cakap. InsyaAllah moga-moga kita diberi kekuatan untuk beramal atas segala ilmu yang kita peroleh hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.